Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda hasil testing yang saya buat terhadap beberapa model Wi-Fi router dari beberapa brand yang terkemuka di negara kita ni. Okey, dalam testing ni saya akan tunjukkan kepada anda pengaruh Wi-Fi router tersebut terhadap coverage serta kelajuan network di rumah saya. Okey, antara kriteria pemilihan Wi-Fi router yang saya gunakan ni adalah harga, iaitu daripada yang paling murah, yang berharga sederhana dan yang paling mahal. Lepas tu jenis Wi-Fi router itu sendiri. Sama ada dia stand alone router macam ni, maksudnya satu unit macam ni, ataupun yang berjenis mesh. Jadi, berdasarkan testing dan nanti, anda akan boleh lihat Wi-Fi router mana yang anda boleh pertimbangkan untuk beli berdasarkan jumlah bajet, bentuk rumah anda dan kelajuan internet anda. Saya tunjuk dekat anda dulu equipment yang saya gunakan untuk nak buat Wi-Fi testing ni. Jadi ini adalah saya punya komputer ITX yang mana saya dah pasangkan satu PCIe punya Wi-Fi card, yang mana Wi-Fi card tu support 4x4 punya antena, dan dalam masa yang sama komputer ITX ni pun support Wi-Fi 6. Untuk nak pastikan bacaan yang saya ambil itu adalah pada tempat yang sama setiap kali saya ubah Wi-Fi router tu, maka saya tanda atas lantai tu dengan tape macam ni. Jadi bila saya nak ambil bacaan, maka saya akan tolak troli tu pergi ke tempat yang tanda pangkah tu lah. Jadi nanti atas peta tu, kedudukan tu sentiasa sama. Aplikasi yang saya gunakan untuk nak buat Wi-Fi testing ni, nama dia adalah NetSpot. Jadi version yang saya gunakan ni adalah NetSpot Pro. Jadi benda ni saya install dalam Windows saya ni lah. Dan NetSpot ni boleh pakai dengan Mac sekali. Jadi kalau macam apa yang anda tengok dekat sini, macam ada peta rumah saya tu, itu saya lukis dulu siap-siap. Lepas tu saya masukkan dia, saya load ke dalam application NetSpot ni. Dan kemudian dekat NetSpot tu saya boleh tekan ke atas peta tu untuk nak ambil bacaan. Jadi saya kena tolak troli ni ke setiap tempat yang saya nak ambil bacaan tu dan saya tekan atas peta tu. Jadi macam saya dah kata tadi, tanda-tanda yang saya dah buat atas marker atas lantai tu adalah tempat yang mana saya nak ambil bacaan. Jadi troli ni sentiasa saya tolak ke tempat yang sama setiap kali saya nak ubah bacaan untuk Wi-Fi router yang berlainan. Untuk nak buat testing macam ni, anda juga boleh gunakan laptop. Tapi test yang saya buat dalam video ni memang sengaja saya pakai komputer ITX ni sebab macam saya kata tadi, komputer ni ada Wi-Fi punya adapter yang ada antena Wi-Fi yang elok. Dan dalam masa yang sama, saya ada bateri yang boleh powerkan komputer ni berbelas-belas jam. Saya dah buat testing ni lama jugalah dan bateri tu tak habis-habis lagi. Ni adalah satu screen capture sebahagian daripada proses saya tengah buat Wi-Fi scanning tu. Jadi macam apa yang anda boleh tengok dekat sini, bila saya nak scan satu kawasan tu, saya akan tekan dekat atas application tu dan tunggu dia habis scanning. Jadi lagi banyak point yang anda nak scan, maka masa yang anda perlukan tu lebih banyak. Sebenarnya video yang anda tengah tengok ni saya dah percepatkan berkali-kali ganda. Untuk testing yang pertama, kita akan mulakan dengan TP-Link Archer AX10 atau juga dikenali sebagai AX1500. Untuk test yang pertama yang dibuat terhadap Wi-Fi router model AX10 ni, saya terangkan dulu kepada anda jenis-jenis testing dan cara untuk nak memahami hasil testing tersebut. Untuk Wi-Fi router yang seterusnya nanti, saya dah tak teranglah hasil testing tu. Saya cuma akan ulas sedikit tentang result testing yang diperolehi. Untuk nak buat testing ni, saya tidak ubah sebarang setting pada bahagian Wi-Fi dalam semua router-router tersebut. Saya biarkan benda tu semua dalam keadaan automatik lah, seolah-olah macam orang biasa yang beli dan terus pasang. Jadi saya test terus tanpa buat sebarang optimization. Okey, test yang pertama ni adalah tentang kekuatan signal. Macam apa yang anda boleh tengok pada indikator tu, kalau warna dalam peta rumah saya tu biru, maka signal dia punya nilai tu adalah negatif 96 dBm ke bawah. Maksudnya signal tu lemah. Tapi kalau dalam peta tu warna dia merah, maksudnya kekuatan signal tu adalah negatif 10 dBm ke atas. Maksudnya sangat bagus. Alright. Untuk nak faham nilai kekuatan wireless signal dBm ni ataupun decibel milliwatts ni dengan secara mudah lah kan, kita nak nilai kekuatan signal tu paling dekat dengan nilai kosong. Kan? Kekuatan signal ni dia punya nilai tu sentiasa negatif. Jadi sebab tu anda akan nampak dia tulis negatif 30 lah, negatif 60, negatif 80 semua tu. Jadi kalau anda faham maksud nilai negatif ni, lagi besar nilai negatif tu, maka dia akan lagi jauh daripada nilai kosong. Jadi maksudnya kan, kalau anda tengok kekuatan signal anda adalah negatif 96 dBm, itu maksudnya signal tu sangat lemah lah. Tapi kalau kekuatan signal tu negatif 10 ke, negatif 9 ke apakah yang dekat dengan kosong tu, maka itu menunjukkan signal tu sangat-sangat kuat. Jadi kalau anda boleh dapatlah contoh kan, kekuatan Wi-Fi signal dalam negatif 30 ke atas ataupun negatif 15 gitu, itu adalah sangat-sangat baik.
Jadi, apa yang mempengaruhi kekuatan signal yang elok ni adalah perkakasan ataupun hardware itu sendiri biasanya. Dan antaranya adalah desain antena yang digunakan oleh Wi-Fi router tu. Test yang kedua ni pula menunjukkan signal to interference ratio atau SIR. Kalau ada setengah orang tulis S lepas tu /I kan. Okey, signal to interference ratio ni dia lebih kurang sama konsep kalau anda pernah dengar signal to noise ratio ataupun SNR tu. Okey, signal to interference ratio ni dia merujuk kepada interference yang disebabkan oleh Wi-Fi router lain yang kebetulan menggunakan Wi-Fi channel yang sama dengan Wi-Fi router anda. Okey, jadi untuk nak terang benda ni dengan secara mudah kan, saya bagi satu contoh macam ni. Katakanlah anda tengah duduk bersembang dengan kawan anda dalam satu bilik dan kebetulan dalam bilik itu ada juga orang lain yang duduk bersembang sekali. Jadi masalahnya macam ni. Kalau kawan anda tu bersembang dengan kekuatan nada suara yang sama macam orang lain duk sembang tu, jadi dua-dua orang ni sembang sama kuat. Bila jadi macam tu, anda akan ada masalah untuk nak fokus kepada apa yang kawan anda duk cakap tu. Jadi masa kawan anda duk sembang tu, anda duk dengar juga apa yang orang lain tu duk cakap. Jadi otak anda tu nak kena filter cakap orang tu. Jadi banyak kerja lah, jadi benda ni mengganggu anda. Benda ni dia jadi lagi teruk kalau orang lain tu dia sembang lagi kuat daripada kawan anda. Jadi anda tak boleh nak dengar apa yang kawan anda duk sembang tu. Masalah ni juga berlaku dalam penggunaan Wi-Fi. Isu interference ni biasanya jadi bila anda duduk di kawasan yang ada ramai orang yang duk pakai Wi-Fi router juga. Dan Wi-Fi router mereka tu pula kebetulan menggunakan channel yang sama macam channel anda. Okey, jadi channel ni benda apa? Yang nilai 1, 6, 11 semua tu lah. Okey, jadi sebelum ni saya dah buat satu video yang ajar anda tentang cara untuk nak set Wi-Fi channel untuk nak melajukan network Wi-Fi anda. Jadi anda boleh rujuk kepada video tu lah. Okey, berbalik kepada signal to interference ni. Nilai signal to interference ni dia dikira dalam dB ataupun decibels. Jadi ratio yang kita nak tu mestilah lebih dari kosong. Okey, jadi nilai apa yang elok? Macam apa yang anda boleh tengok ni dia tulis. Kalau nilai itu di antara 5 hingga 10 dB, itu kira kita punya device macam contohnya laptop atau handphone tu bolehlah nak bersambung dengan kita punya router. Tapi connection tu sangat tak elok sebab banyak interference. Yang paling baik adalah kalau nilai ratio tu 41 decibels ke atas. Okey, kalau nak faham ni dengan mudah lah kan. Kalau signal to interference ratio tu terlalu tinggi, nanti device anda tu tak boleh nak connect kepada Wi-Fi router anda tu. Jadi kan, kalau anda selalu ada masalah nak connect ke Wi-Fi atau device anda tu kerap terputus connection ke Wi-Fi router, maka anda patut cek signal to interference ratio Wi-Fi router anda tu. Kalau tinggi sangat, maka salah satu benda yang anda boleh buat adalah tukar ke channel lain. Okey, berbalik kepada hasil testing ni, kalau anda tengok dia punya indikator tu, warna biru tu nilai dia negatif 96. Yang itu kira habis tak elok lah. Manakala yang warna merah tu pula adalah 96 decibels. Itu kira habis tinggi, habis sempoi. Jadi testing ini menunjukkan signal to interference di rumah saya ni semua warna hijau. Dia dekat tengah-tengah gitu. Yang mana nilai tu kalau saya tengok dalam dia punya report adalah antara 30 hingga 40 decibels. Maksudnya SIR saya ni elok, tak ada sebarang masalah. Test yang ketiga dia pula menunjukkan coverage frekuensi Wi-Fi tu. Okey, macam yang kita tahu, Wi-Fi ni kan dia menggunakan dua frekuensi, iaitu 2.4 GHz dan juga 5 GHz. Jadi apa yang test ni menunjukkan adalah coverage bagi signal Wi-Fi 2.4 dan juga 5 GHz tu. Okey, macam apa yang anda boleh tengok dekat indikator ni, kalau kawasan tu hanya ada 2.4 GHz saja, maka warna dia merah. Kalau kawasan tu cuma ada 5 GHz pula, maka warna dia kuning muda tu. Tapi kalau kawasan tu ada dua-dua frekuensi itu, maka warna dia adalah oranye macam ni. Jadi apa yang kita nak ni adalah seluruh kawasan rumah kita tu ada coverage frekuensi 2.4 dan 5 GHz tu sama. Tu yang paling elok. Kenapa kita nak dua-dua tu kan? Sebab contohnya, kalau anda pakai Wi-Fi smart device macam contohnya Wi-Fi smart switch ke apa ke, biasanya benda tu akan menggunakan Wi-Fi 2.4 GHz. Manakala kalau anda duk pakai handphone ke laptop ke semua tu, kita nak dapatkan signal 5 GHz. Okey, sebagai refresher, signal 2.4 GHz ni dia boleh bagi coverage yang lebih besar. Tapi signal tu orang kata dia punya speed tak tinggi lah. Dia boleh pergi jauh tapi dia slow. Yang 5 GHz tu pula, dia punya coverage tak besar, dia pendek. Tapi dia boleh bagi kelajuan yang tinggi.
Okey, jadi Wi-Fi router yang elok ni biasanya dia boleh bagi coverage 2.4 dan 5 GHz yang hampir sama untuk seluruh kawasan yang kita nak cover dengan Wi-Fi tu. Jadi kalau anda tengok kan dekat rumah anda tu, kalau anda duduk dekat dengan Wi-Fi router tu, anda boleh dapat dua-dua signal 2.4 dan 5 GHz tu. Tapi bila anda pergi jauh, maka anda cuma dapat 2.4 GHz sahaja. Maka itu mungkin Wi-Fi router anda tu tak berapa nak best atau ada terlalu banyak dinding di antara device anda tu dan juga Wi-Fi router tu. Jadi apa yang anda boleh buat adalah ubah kedudukan Wi-Fi router tu untuk dapat coverage signal yang lebih elok. Okey, jadi berbalik kepada result testing ni, Wi-Fi router AX10 ni dia boleh cover seluruh rumah saya dengan signal 2.4 dan 5 GHz tu. Ini maksudnya sangat baguslah. Test yang keempat ni dia tunjuk dengan lebih spesifik kawasan yang signal kuat dan kawasan yang signal tak kuat. Macam yang saya dah cakap awal-awal tadi, kita nak signal yang nilai dia dekat dengan kosong. Tu kira dah habis best lah tu. Jadi secara umumnya kan, signal yang okey ni biasanya adalah negatif 40 dBm ke atas. Manakala signal yang tak berapa nak okey pula adalah yang negatif 70 dBm ke bawah. Itu kira lemah lah tu kan. Okey, daripada testing ni, kita boleh tengok kekuatan signal yang boleh diberikan oleh Wi-Fi router kita tu. Macam yang indikator tu tunjuk, kawasan yang warna hijau tu maksudnya signal okey. Yang mana kawasan kuning tu pula maksudnya signal tu rendah sikit dan manakala yang merah tu maksudnya signal sangat rendah ataupun tak bagus langsung. Jadi kalau anda tengok hasil result testing ni, berdasarkan kedudukan Wi-Fi router yang saya letak dekat kawasan ruang tamu tu, kita boleh tengok coverage signal yang elok ni agak luas juga. Bila dia jauh sikit daripada router tu, barulah kekuatan signal yang elok tu dia kurang sikit. Okey, jadi antara benda yang mempengaruhi kekuatan signal ni adalah dinding. Jadi, kalau ada lagi banyak dinding di antara anda dengan Wi-Fi router tu, maka signal yang elok tu akan berkurang. Jadi, kalau anda nak tengok kan, ikutkan Wi-Fi yang kita test AX10 ni, dia agak bagus jugalah sebab walaupun ada banyak dinding, coverage yang signal elok tu dia agak besar juga. Jadi, antara benda yang anda boleh buat kalau anda ada masalah isu coverage ni adalah anda ubah kedudukan Wi-Fi router anda tu. Testing yang terakhir ni pula adalah speed test. Untuk nak buat testing ni, saya gunakan telefon iPhone 11 ni dan buat speed test pada 4 kawasan di rumah saya. Saya buat dalam bilik tamu, saya buat dekat ruang tamu dan saya buat dekat master bedroom. Jadi kita boleh tengok hasil result speed test berdasarkan jarak device tu dari Wi-Fi router tu sendiri. Okey, kelajuan maksimum internet rumah saya ni adalah 1 gigabit per second ataupun 1 Gbps. Jadi kita boleh tengoklah faktor jarak dan dinding terhadap kelajuan internet pada handphone tu. Okey, untuk speed test tu pula, saya dah set siap-siap supaya setiap testing menggunakan server speed test yang sama untuk semua test. Okey, berdasarkan hasil speed test tu anda boleh tengok, kalau handphone tu duduk dekat dengan Wi-Fi router tu, maka kelajuan dia agak tinggi. Tapi bila saya pergi jauh sikit daripada router tu, maka result speed test tu akan berkurang. Macam apa yang anda boleh tengok lah kan. Bila saya duduk dekat ruang tamu tu, tempat yang paling dekat dengan Wi-Fi router tu, maka situ speed test result dia adalah yang paling tinggi. Untuk Wi-Fi router yang seterusnya, saya akan menggunakan TP-Link Archer AX73 ni. Jadi kita akan buat 5 testing yang sama pada Wi-Fi router ni. Untuk test pertama signal level ni, saya letak router AX73 ni pada kedudukan yang sama saya buat pada AX10 tu. Dan kalau anda tengok, dia punya coverage tu adalah agak bagus juga. Dia memenuhi satu kawasan rumah saya tu. Untuk testing seterusnya, iaitu signal to interference ratio pun tak ada masalah untuk seluruh kawasan rumah. Untuk frekuensi testing, AX73 ni boleh cover seluruh rumah saya dengan 2.4 dan 5 GHz punya frekuensi Wi-Fi tu tanpa sebarang masalah. Dan daripada signal quality pula, apabila kita duduk dekat dengan AX73 ni, maka signal quality tu okey. Tapi bila kita pergi jauh sikit dan ada banyak dinding, maka signal quality tu akan berkurang sedikit. Ini pula adalah result speed test untuk beberapa kawasan di dalam rumah saya. Dan seperti apa yang anda boleh tengok ni, dia punya result tu tidaklah begitu tinggi. Testing seterusnya akan dibuat pada wireless router D-Link model EXO AX5400. Untuk test pertama yang signal level ni sama juga macam wireless router yang lain. Kalau kita duduk dekat dengan dia, maka signal tu tinggi. Tapi bila kita pergi jauh ada dinding, maka signal tu berkurang. Untuk testing signal to interference ratio pun tidak menunjukkan sebarang masalah. Untuk coverage frekuensi bagi 2.4 dan 5 GHz juga tidak menunjukkan sebarang masalah. Wireless router D-Link ni boleh cover seluruh rumah saya dengan kedua-dua frekuensi tersebut.
Untuk testing signal quality ni, saya perasan wireless router D-Link ni, dia punya kawasan untuk signal yang okey itu adalah jauh lebih kecil kalau nak dibandingkan dengan TP-Link AX10 dan juga AX73 tu. Dan kalau anda tengok dekat sini, apabila ada banyak dinding, maka signal quality tu akan berkurangan. Walaupun coverage dia tak berapa best, tapi kalau anda tengok result speed test ni, wireless router D-Link ni adalah jauh lebih laju daripada dua wireless router yang ditest sebelum ni. Untuk testing yang seterusnya ni, saya akan menggunakan produk mesh Wi-Fi dari TP-Link dan juga Asus. Saya akan buat dua testing. Yang pertama tu, saya hanya test menggunakan satu unit sahaja Wi-Fi router tu tanpa menggunakan dia punya mesh tu, dan satu lagi dengan menggunakan fungsi mesh tu sendiri. Jadi anda boleh bandingkanlah hasil testing antara pakai router sebiji saja ataupun dengan menggunakan mesh Wi-Fi tu. Kita mulakan dulu dengan TP-Link model Deco X90 ni. Jadi testing ni saya gunakan satu unit dahulu. Result untuk testing signal level ni agak menarik juga sebab satu unit TP-Link Deco X90 ni boleh cover sampai ke bilik yang belakang tu. Jadi kalau anda tengok, coverage ni adalah jauh lebih tinggi daripada 3 wireless router yang ditest sebelum ni. Dan ini kita hanya pakai satu unit saja. Dan untuk signal to interference ratio pula, macam apa yang anda boleh tengok, dia result pun agak baik juga. Dari segi frekuensi coverage juga, sama macam Wi-Fi router lain, satu unit Deco X90 ni boleh bagi satu rumah saya dengan 2.4 dan 5 GHz punya coverage. Dan result untuk signal quality ni adalah antara yang paling menarik. Sebab kalau anda tengok dekat sini, kawasan coverage untuk signal quality yang okey itu adalah jauh lebih besar berbanding dengan 3 wireless router yang kita test sebelum ni. Ini pula adalah dia punya result speed test, dan kalau anda tengok, result speed test dia adalah hampir sama dengan wireless router yang lain. Seterusnya, saya buat testing pada fungsi mesh Wi-Fi TP-Link Deco X90 ni. Jadi ada dua unit, satu di sini dan satu lagi saya letak dekat hujung rumah saya tu. Untuk testing yang pertama ni, saya tunjuk dia punya signal level. Jadi macam apa yang anda boleh tengok dekat sini, signal level tu adalah sangat baik untuk seluruh rumah bila kita pakai mesh. Untuk result speed test pula, dia lebih tinggi pada bahagian upload, tapi untuk download, dia lebih kurang sama dengan pakai satu unit. Untuk wireless router yang terakhir, saya akan gunakan Asus Zen Wi-Fi XD6 dan ini adalah produk mesh Wi-Fi. Untuk testing pertama yang signal level ni, saya hanya gunakan satu unit dan bukan mesh, dan kalau anda tengok dekat sini, dia punya signal level punya coverage tu agak bagus. Untuk signal to interference ratio pula, saya tengok Asus ni adalah antara yang terbaik di antara semua Wi-Fi router yang ditest. Dan sama juga untuk coverage frekuensi, dia tidak ada masalah untuk berikan coverage 2.4 dan 5 GHz pada seluruh rumah saya. Dan yang terakhir sekali, coverage untuk signal quality yang okey pun agak besar juga. Dan apa yang paling menarik adalah result speed test ni menunjukkan Asus satu unit ni mempunyai kelajuan yang antara paling tinggi berbanding dengan Wi-Fi router lain. Dan seterusnya untuk mesh Wi-Fi testing, saya letakkan Asus ni pada kedudukan yang sama macam mana saya buat pada Deco X90 tu. Satu di hujung ni dan satu lagi di tempat atas meja yang sama tadi itulah. Satu benda yang saya perasan bila buat mesh testing ni adalah coverage dalam bilik-bilik itu. Saya perasan dekat situ coverage dia agak rendah berbanding dengan saya duk pakai satu unit tu. Mungkin lepas ni saya kena ubah kedudukan Wi-Fi router tersebut. Untuk speed test, saya perasan dari segi download tak begitu banyak perubahan, tapi upload dia naik lagi tinggi sampai 700 MB lebih. Sekarang saya kongsikan dengan anda rumusan bagi kesemua testing yang dibuat. Saya mulakan dulu dengan hasil speed test. Seperti apa yang anda boleh tengok dalam jadual ni, result speed test saya agak konsisten apabila saya ambil pada kedudukan yang sama di rumah saya. Dan juga result speed test tu tak begitu banyak perbezaan yang ketara bila saya gunakan Wi-Fi router yang berlainan, daripada yang paling murah sampai ke yang paling mahal. Okey, macam yang saya dah cakap sebelum ni, kelajuan internet saya adalah 1 gigabit per second. Dan kalau speed test untuk Wi-Fi tu boleh dapat 1 gig, tu kira bagus lah. Tapi benda tu jarang nak berlaku. Kalau saya buat speed test menggunakan network kabel, result dia biasanya memang dalam 900 megabit macam tu lah untuk upload dan download. Alright. Dia ada banyak benda yang mempengaruhi result speed test ni dan salah satunya adalah device yang saya pakai. Jadi macam saya dah katakan anda sebelum ni, saya buat speed test tu hanya dengan menggunakan iPhone 11. Kalau saya pakai yang komputer ITX kecil itu, mungkin result speed test dia lain sebab dia punya antenna tu lagi bagus. Okey, tapi tak apa. Secara umumnya, apa yang anda boleh tengok daripada hasil speed test ni, Wi-Fi router yang paling murah tu, yang TP-Link AX10 tu, dia boleh berikan result speed test yang agak baik, hampir sama dengan Wi-Fi router lain yang lebih mahal lagi.
Result seterusnya ni pula, saya senaraikan kekuatan signal maksimum yang boleh diberikan oleh setiap Wi-Fi router tu dan juga dia punya signal to interference ratio. Okey, lagi satu, kenapa anda nampak ada dua SSID untuk setiap router tu? Sebab setiap SSID tu dia ada yang untuk 2.4 GHz dan satu lagi untuk yang 5 GHz. Okey, balik kepada rumusan ni. Okey, rumusan untuk testing ni adalah kesemua Wi-Fi router yang saya test ni, dia boleh berikan coverage signal yang elok untuk rumah saya yang bersaiz 1200 kaki persegi ni. Dan kualiti serta kelajuan Wi-Fi tu adalah agak bagus untuk setiap kedudukan dan ruang bilik di rumah saya. Sebelum saya beritahu kepada anda Wi-Fi router mana yang bagus untuk anda gunakan, saya tunjuk dulu apa yang berlaku bila kita buat optimization untuk Wi-Fi router tu. Okey, macam yang saya cakap awal tadi, semua Wi-Fi router yang saya test tu, saya biarkan settings dia dalam keadaan auto. Maksudnya, Wi-Fi tu akan pilih sendiri apa settings yang dia rasa paling elok untuk diri dia. Okey, saya dah pernah bagi tahu anda lah dalam banyak video sebelum ni tentang apa yang anda boleh lakukan untuk nak elokkan lagi coverage Wi-Fi dan juga lajukan network Wi-Fi kita tu. Contohnya dengan mengubah kedudukan Wi-Fi router, ubah setting Wi-Fi macam channel wave, signal strength dan macam-macam lagi. Jadi, dekat sini saya tunjuk dekat anda contoh result speed test apabila saya ubah kedudukan Wi-Fi router D-Link tu dan juga settings Wi-Fi tu kepada settings yang lebih baik lagi. Okey, kalau sebelum ni, result speed test bila duduk dekat ruang tamu ni hanyalah dalam 444 megabit per second download dan dalam 619 megabit per second upload. Tapi bila dah dioptimize sedikit, anda boleh nampak dia punya download tu dah naik sampai 700 megabit per second lebih. Hampir 2 kali ganda dari result speed test yang kita buat sebelum optimization tu. Jadi sebab itulah penting untuk anda tahu bahawa nak dapat network Wi-Fi yang elok ni, anda kena set up router tu dengan betul. Dan bukan sahaja dengan membeli Wi-Fi router yang paling mahal anda jumpa. Jadi rumusan akhir yang saya boleh berikan adalah kalau internet rumah anda berkelajuan 100 megabit per second ke bawah dan saiz serta bentuk rumah anda lebih kurang macam rumah saya, maka Wi-Fi router TP-Link AX10 yang murah tu pun dah lebih dari cukup untuk nak berikan anda network Wi-Fi yang elok dan laju. Tapi kalau rumah anda lebih besar lagi atau ada 2 tingkat dan sebagainya, maka saya galakkan anda untuk beli produk mesh Wi-Fi untuk bolehkan anda luaskan coverage Wi-Fi di rumah anda dan dapat Wi-Fi yang lebih stabil. Dan kalau anda tanya saya secara peribadilah, sekiranya anda ada bajet, produk mesh Wi-Fi dari Asus ni adalah sangat-sangat bagus. Produk dia best, coverage dia elok dan antara yang paling penting adalah features yang diberikan dalam software dia tu. Memang sangat banyak. Software yang dibuat oleh Asus ni adalah antara yang paling baik saya tengok jika dibandingkan dengan brand-brand lain. Tapi macam saya kata tadi lah, dia punya ni harga tu adalah antara yang paling mahal. Tapi mahal dia berbaloi dengan keupayaan dia. Alright, kita pun dah sampai ke penghujung episod kali ni. InsyaAllah dalam episod yang seterusnya nanti, saya akan tunjukkan kepada anda testing-testing lain yang boleh dibuat untuk nak tengok keupayaan Wi-Fi router anda tu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih kerana menonton episod ni. Assalamualaikum.